Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'da. Tengok muka surat 10. Sambungan waktu duha ni. Minta maaf tuan-tuan jeng jalan. Orang dah lepas dengan hujan lagi kan. Lewat sangat. Saya jamak takhir. Tengok muka surat 10. Tengok-tengok tu tentang khatimatun tu. Kitab Majmu' Salasah. Qala musannif rahimakumullah. Khatimatun. Ini suatu khatimah pada menyatakan perkara yang jadi tetap akan iman. Tengok situ. Ini suatu khatimah, yakni satu penutup. Apa dia tu? Pada menyatakan, pada nak cerita perkara-perkara yang boleh jadi tetap akan iman kita. Jadi nak tetap iman kita ni kena buat beberapa perkara yang nak bagi tetap iman. Supaya iman tak jadi goyang, tak jadi celaru, tak jadi serabut. Dia ada benda-benda yang menyebabkan jadi tetap iman. Kadang-kadang iman tu datang syok, dia datang waham. Sebab apa? Nak bagi tetap macam mana? Kena buat ni. Dan iaitu ada 6 perkara nak bagi tetap iman ni. Apa dia? Pertama, mendirikan sembahyang. Dia tak wayak situ mengerjakan sembahyang, yakni mendiri sembahyang. Kalau mengerja sembahyang dia pakai buat. Dengan bersungguh-sungguh. Apa bersungguh-sungguh? Dengan sempurna. Bila sembahyang ni kena mendirikan dia, mendirikan hak-hak dia. Banyak kita hari ni mengerjakan sembahyang. Dia kena mendirikan sembahyang. Apa maksud mendiri sembahyang? Yakni mendirikan hak-hak sembahyang, yang rukun, yang sunat, yang zahir dan yang batin. Sembahyang dua-dua jenis. Satu sembahyang zahir, satu sembahyang batin. Ni lorak ni. Kita gini banyakkan sembahyang zahir, batin tak sembahyang. Apa sembahyang zahir? Iaitu sembahyang yang di luaran. Macam kita rokok, baca Fatihah, sujud. Hak kita buat ni, iktidal, memberi salam, baca tahiyat. Duduk antara dua sujud tu dipanggil sembahyang zahir. Masalah kita gini sembahyang zahir pun tak luluh lagi. Tak betul lagi. Hak tu pun kena belajar molek. Hak mana sunat ab'ad, hak mana rukun, hak mana sunat hai'ah. Dia ada 3 utik. Sembahyang zahir dia bagi 3 utik. Apa dia? Pertama rukun. Apa rukun? Rukun pula dia bagi 3 lagi. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. 3 utik tu. Jadi duduk sembahyang selama ni kadang-kadang tu kita tengok orang. Kadang-kadang tu dia biasa buat ramai gitu ya. Hak betul-betul buat belah mana? Nak lulu hak zahir pun kena bagi apa? Dia bagi 3 dah. Dalam tiap-tiap sembahyang dia bagi 3. Nombor 1 iaitu rukun. Apa maksud rukun? Ma yatawaqqafu syai'in. Barang yang terhenti di atasnya sesuatu.
Nak jadi sah dia semayang tu kena ada rukun. Tu maksud rukun. Kena belajar rukun semayang hak mana. Di rukun tu lah dia bagi 3 lagi. Nombor 1 dia panggil rukun qauli. Apa maksud rukun qauli? Kalau tak baca hak tu tak sah. Kita gini remah ya kadang-kadang tu. Apa dia rukun qauli? Rukun perkataan. Seperti apa dia? Seperti bertakbiratul ihram. Sebab tu ada orang takbir tak bunyi, tak sah. Sebab dia rukun. Apa maksud rukun? Perkara yang terhenti atasnya. Dan ia hakikat bagi sesuatu perkara. Jadi kalau kita takbir tak bunyi, tangan saja hakik, mulut dia ya. Dia tak panggil rukun qauli. Kena bunyi juga. Bunyi koda mana? Koda telinga kita dan orang sebelah kita dengar. Tapi banyak orang ini kadang-kadang tak sah tuan-tuan. Sebab dia rukun, kena ingat. Tu dia panggil rukun apa tu? Rukun qauli. Membaca tahiyat akhir rukun. Sebab dia termasuk rukun perkataan. Kena bunyi at-tahiyat. Koda mana? Koda kita dengar, orang sebelah dengar. Ni dak pakai tangan, dak hakik mulut dak kumat kami. Tak kena juga. Sebab dia rukun qauli. Dan rukun qalbi. Hak ni nak ayat mendirikan tu. Apa maksud mendiri tu? Kena selesai tu lah tu. Apa maksud mendiri ni sembahyang ni? Sebab mendiri sembahyang ni dia termasuk perkara menguatkan iman, menetap iman. Apa dia lagi? Iaitu rukun qalbi. Nombor 2. Apa rukun qalbi? Perkara yang mesti benar jenis niat dalam hati. Seperti niat. Dan niat pula dia bagi pula tempat-tempat dia. Dia bagi 3 pula dalam niat tu. Di dalam takbiratul ihram. Sebelum mari semayang, dia tak panggil niat, dia panggil azam. Ada orang mengajar juga, dia kata, kita duk niat takbir, duk usolli apa buat mimi. Kita mari tu siap lah. Hak masa berjalan mari tu rukun ke sunat ke apa? Hak tu tak kira, tu kira azam. Sebab tu kita mengajar lah kita sebut hak lafaz sebut tu dia kira sunat. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin. Adaan makmuman lihat. Hak tu lafaz tu sunat. Kalau tak buat sah. Bila mana nak kira rukun ni? Waktu kita takbir tu 8 huruf tu, alif lam lam ha, alif ka bara tu, Allahu akbar. Di dalam itulah dia mari niat. Pecah 3 pula niat tu. Banyak cerita lah tuan-tuan. Dia panjang lah. Kira-kira tengok semayang kita buat ni, adakah dengan mengaji atau duk tiru orang, atau sebab kita tua dah. Mari lah masjid, dia mau rokok lah. Kolbi tak kolbi, kau hentam sajalah. Tu pun jangan ni. Dia kena mengaji. Buat kita kawan. Tu baru tentu tuan-tuan. Hajar siap. Di dalam takbir tu pula dia ada kosak ta'arud ta'yin. Apa kosak? Tiap-tiap satu perkara ya, mesti dengan niat. Kalau tak niat tak sah. Al-umuru maqasidiha. Bermula satu urusan ni, tiap-tiap urusan ni mesti ada kosak. Kaedah itulah bila kita niat kena ada niat di hati tuan-tuan. Nak datang semayang yang molek tu. Tengok qala musannaf rahimakumullah. Qasa ta'ara ta'yin, 3 butir tu mesti mari. Di situ pula bagi 3 pula. Ada pula dia panggil muqaranah kamaliyah, muqaranah tauzi'iyah, muqaranah urfiyah. Dia bagi 3 pula. Ni tuan-tuan, payah kita ni tuan-tuan. Buat amal boleh, tapi kalau amal dengan tak mengaji, habis kita. Qala musannaf rahimakumullah. Faham tu baru rukun rukun qalbi. Nombor 3 rukun qalbi, rukun fi'li pula. Nombor 3. Apa fi'li? Rukun perbuatan.
Ni semayang saja ni sebab nak royak mendirikan tu. Rukun apa? Rukun apa tu? Rukun fi'li. Apa fi'li? Perbuatan. Berdiri betul. Ni. Sekira-kira berdiri betul itu jika bersandar pada sesuatu. Ni. Kita boleh berdiri, tapi koda berdiri kita macam mana? Kalau bersandar boleh tahan berdiri. Kalau tak bersandar tu, ketika tu dia boleh bersandar. Jika dipegang oleh orang lain sekalipun, nak royak kata sebab dia rukun, tidak dapat tidak usaha juga berdiri betul. Sebab tu kalau kita bila berdiri betul sengaja bokok tak sah, sebab dia masuk rukun. Rukun perbuatan tu semayang tuan-tuan kan. Semayang berat tak tuan-tuan? Berat. Tu dia panggil berdiri betul saja. Ni kita dak berasa lengah sikit duk tak kerusi langsung. Ni masalah kita nah. Ni masalah kita ni. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Faham tuan-tuan? Berat. Tu baru 3 butir mendirikan. Hak tu semayang apa weh? Semayang zuhir. Jadi nak mendatangkan kuat iman, satu daripadanya hendaklah mendirikan semayang, yakni mendirikan hak-hak dia, rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Nombor 2 dia panggil semayang batin. Kalau ada 2 ni, dia termasuk satu jalan dari perkara yang menyebab tetap iman. Apa semayang batin? Ni kita lemah. Hak luar boleh gagah, tok guru duk oyak kang. Kita boleh buat. Kalau salah orang nampak seperti perbuatan. Seperti bacaan qauli kita boleh dengar, tok guru boleh tengok bagi salah kah, tak ada tasdik kah. Tetapi rukun apa? Tetapi semayang yang batin hak ni payah. Kalau boleh 2 ni. Apa semayang batin? Pertamanya antaranya tazallulan dia panggil. Kena ada tazallulan. Apa maksud tazallulan? Rendah diri. Dalam hati kita nak ada rendah diri tak waktu menghadap Tuhan? Hak tu jahanam. Duk berasa kemah gitu juga. Semayang batin tu payah. Dia 2 semayang ni. Hak zuhir kita boleh buat. Kita baca gini-gini tok guru tengok tu tak betul tu. Tak ada tasdik tu kita betul. At-tahiyyat tu. Fatihah pun tak apa. Tu semayang zuhir baru. Tak panggil mendiri semayang lagi. Nah. Lepas tu kalau kita baca buat perbuatan pula, tok guru boleh tengok ni rokok tak sampai hak dia. Hak ni makruh, hak ni sunat. Ada boleh royak. Sujud tak cukup, tak kena anggota dia. Tok guru boleh royak ni hukum macam mana. Tetapi hak ni kita seorang. Hak ni orang tak tahu. Apa dia ni? Kena ada tazallulan. Waktu kita semayang ni hati kita kena ada rendah diri. Jangan sombong, jangan apa. Allah, hak ni berat lah. Hak ni payah. Berlambak orang semayang tapi angko sombong. Nombor 2 tasliman. Apa maksud tasliman ni semayang batin ni? Iaitu serah diri Allah semata-mata. Kita kadang-kadang serah ke duit, serah ke pemimpin, serah. Semayang tak gitu. Tapi hati kita ni bergantung merata. Berserah ni bergantung. Ada awak tu semayang batin? Tak ada juga kita. Bukannya orang ada mengaji, hak mengajar pun tak ada leh. Tapi boleh royak je nak yawi. Ustaz pun payah nak buat. Hak nak royak kata semayang hak betul tu. Supaya dapat menetap iman tu. Iaitu antaranya tasliman. Yang ini berserah diri. Dan juga tabazzulan dia panggil. Hak tu batin belakang tu. Hak ni masalah sini Hak ni kita seorang kan. Luaran ni berlambak orang nak buat kelas fardu'ain mengajar. Boleh baca sedap kan. Dalam hati ni sombong, riak, tenah tinggi. Tu tak jadi. Semayang luar ya. Dia panggil semayang zuhir saja. Tabazzulan. Apa tabazzulan? Menghinakan diri. Diri berasa lekeh, tak ada dah di antara segalanya. Boleh hak kita datang perasaan tu kita tuan. Hak ni payah, dia semayang batin dia panggil. Dan antaranya lagi tamalukon. Apa tamalukon? Rindu dendam lah kita sebut.
Rindu serindu-rindunya kumpulan sepung. Hak tu menyanyi tu. Tapi nak rindu semayang ni boleh mari tak kita weh? Bahulah, jangan bahu waktu tu. Bila ada rindu dengan semayang ni, hak ni Tuhan pilih. Kita semayang maghrib, hati rindu kepada isyak. Ada rindu tak? Tak ada. Kita semayang maghrib, rindu pertama tu apa? Berhabis cepat-cepat isyak, sehari nak sembang di kedai dah. Cocok 2 waktu. Tak ada rindu kita. Kita semayang isyak, rindu semayang subuh. Rindu tak? Apa nak rindu? Kalau tak baldak. Kita tak semayang batin lagi sebenarnya. Baru duduk jadi orang ni. Orang bawahan kita ni. Dia panggil tamallukan kena ada. Kena ada. Dan takhasyu'an. Apa takhasyu'an? Iaitu tetap hati. Itu guru misal macam mana tetap hati. Khusyuk. Hak tu juga mainan semayang batin. Hak tu benar semayang batin juga. Takhasyu'an. Apa maksud? Sedar diri munduk semayang. Tu khusyuk. Tu guru misal gini. Kita belah kerbau seka. Bila belah kerbau seka, tu kita bawa di atas batah benang. Batah benang kecil lebih kurang besar ni. Di balik sini padi orang, di balik sini pun padi orang. Kita heret di atas batah. Heret pula heret kerbau. Perangai kerbau macam mana? Bila kita heret atas batah, sak kepala dia pak nak capai sini. Kita pun tak dari atas batah. Dia paling sini tak dari situ. Maka nak mendatang khusyuk macam tu. Macam mana ni? Allahu Akbar. Kita sedar kita dalam semayang ni. Sedang berdiri, sedang baca surah. Kita faham ayat-ayat Quran tu. Tiba-tiba pak dia mari. Dia ingat di kedai roti canai sana. Dia mari sendiri tu. Kita pun tarik masuk klik. Dapat tak? Sehari masuk klik, sedar klik. Mulut dia baca. Lepas tu mari pula Allah ingat gas di rumah habis. Lepas tu tarik masuk klik. Maka ulama kata yang mana yang dikira ingat, dia kira pahala tu. Jadi semayang kita ni jangan semang bersolat. Aku semayang start di pada awal pada berbahung. Ulama pun royak tak boleh pergi, kita bahung. Tu imam baca-baca tapi kepala pergi kata. Jadi dia nak beri khusyuk macam mana? Tarik masuk sebagaimana kita tarik kerbau di atas batah. Dia kira ni tarik di sini. Kepala dia jangan dek gitu terbit luar daripada batas. Macam tu dia panggil umpamaan. Kita nak semayang supaya mendapatkan semayang yang batin, tuan-tuan. Habis itu. Qala musannif rahimahullah, habis. Namun satu perkara yang boleh menetap iman, iaitu mendirikan semayang. Bila sebut mendiri itu, mendirikan hak-hak dan syarat-syarat dia, yakni menjalankan semayang yang zahir dan mendatangkan semayang yang batin. Jadi kita ni, bagi saya ingat tak selesai lagi. Hak zahir pun kadang-kadang hanyut. Jadi kita ni harap-haraplah Allah terima semayang kita. Jangan duk confirm sebab kita hak batin tak ada. Habis. Batin memang zero. Hak zahir tu pun serabut. Bacaan kita, cara rokok kita, cara sujud kita, tak ada takmaninah kita. Harap-haraplah ya Allah, tolonglah terima semayang kami. Tu lepas semayang kita baca doa tu. Allahumma inna taqabbal minna doa ana tu. Wa salatana wa qiyamana. Hei Tuhan, mu terimalah Tuhan weh. Semayang kami ni, amal kami ni seluruhnya. Ampun dosa kami pun seluruhnya. Minta. Sebab apa? Jangan kata confirm tak ada. Berapa peratus tak tulis. Tengok. Allah musannif rahimahullah. Dah. Namun satu perkara yang boleh mendatangkan tetap iman, yakni mendiri sungkan sembahyang. Mendiri ni macam saya ayat tadi, menjalankan yang zahir dan batin dengan bersungguh-sungguh. Tu lah tu, bersungguh-sungguh tu mendirikan hak-hak dia, syarat-syarat dia, rukun-rukun dia. Kedua daripada perkara nak letak iman, kata musannif, jangan berkata-kata, yakni cekak-cekak. Pada waktu bang, orang bang kita sembang. Pening lah.
Tok bila duk bahas lah, kita pun kau. Paluk rokok don dan sebatang lagi. Jenang. Nak menetap iman ni, antaranya jangan bercakap. Jangan sembang-sembang. Pada waktu bang dan qomah. Qomah lah. Kita ni tak habis sembang ni, kita betul. Habis-habis ni sekali kau sembang ni. Dak tu nak semayang pun sembang juga. Saya kata apa? Tok ibadah kutubah pun sembang. Ya. Dia tak masuk masjid duk kok ini kok bala letang tu. Sembang sebab apa? Dia tak cukup. Tak cukup masa lah nak sembang tu. Sedangkan ni sakut dengan Tuhan dah. Nah, waktu nak menghadap Tuhan beri adab-adab sikit. Bila orang bang, jangan kita berkata-kata. Sebab ni perkara daripada perkara yang menyebabkan iman kita ni kena. Tak kejap. Tengok tak? Dan iqamah. Dia orang qomat lah. Orang qomat. Dia gini. Orang yang bang, dialah iqamah. Dia gitu. Jangan duk rebut jawatan. Ni kawan bang dia mau sebab lambat sikit tu bila tu bakit aku qomat boleh tapi tak kena lah. Atau yang kata sufufakum. Alah. Siapa kata tu? Tutup iman. Ni ada Tok Bila apa kata? Sauf. Tu sauf. Tu takat iktusul. Rapat kasar dia tak kena mengena dia. Dia kena Tok Iman kata. Sebab kuasa Tok Iman. Tok Iman kata, lagi mau tak betul aku tak bayar. Tak boleh kata apa kita. Tok Iman kuat. Nampak tak? Ada kena reti juga. Boleh batal lah tapi tak kena cara lah kan panggil. Kerja orang lain kita pergi buat. Ni duk kalau. Tengok. Jadi bang-bang ni azan-azan ni. Kita panggil Tok Bilal tu mengambil sempena seorang sahabat Rasulullah nama Bilal. Orang azan dia panggil muazzin. Zaman Rasulullah tu bila orang dah ramai masuk Islam. Bila ramai orang masuk Islam, Nabi panggil sahabat bincang, sorak. Sebab perangai Nabi ni dia bersorak. Wa amruhum syura bainahum. Tu ayat Quran ayat tu. Dan urusan mereka itu syura bainahum, dengan mesyuarat di antara mereka itu. Sebab tu kalau kita ikut sunnah Nabi antaranya mesyuarat. Jangan tak mesyuarat. Pakai keputusan seorang-seorang dia ya. Dia SU, dialah ketua, dialah jawatan B tak boleh. Nabi hajar kita mesyuarat. Padahal Nabi tu kena tubik hukum nak kata apa. Tapi Nabi nak hajar kita ada mesyuarat dan ayat Quran pun ayat bab mesyuarat, hadis Nabi ayat bab mesyuarat. Di antaranya bila mesyuarat ni, Nabi tanya kita nak panggil orang semayang ni macam mana weh? Sebab sahabat masa tu bila nak masuk satu waktu ke satu waktu, duk agak-agak masuk weh. Tak tu pucuk. Nak tanda macam mana? Ada sahabat bagi ya Rasulullah, saya cadangkan kita ambil tetuang. Tetuang ni iaitu satu tanduk yang dibuat macam kita piramli tu. Hak tiup pa tu. Ni. Bang kajilah. Kedatangan Sultan Syahrul Nizam. Hak tiup tu. Pa tu. Macam tanduk tu. Tuan-tuan macam tanduk tu. Lepas tu sahabat tanya, Nabi kata itu alat perbuatan yang dibuat oleh orang Yahudi. Orang Yahudi dia mau nak ibadat waktu demo dia mau pakai alat tiup pong macam suruh muka apa. Nabi kata tak boleh. Sebab apa? Kita Islam ni sekali-kali tak boleh turut Yahudi dalam apa perkara pun. Tu Nabi hajar kita. Sampai benar nak panggil orang bang pun, alat tu Nabi kata, alat tu Yahudi pakai. Bakit seorang sahabat lagi. Saya cadangkan supaya kita ni pakai asak. Saya kata pakai asak. Masuk waktu maghrib, buh sabuk asak. Masuk dah. Abang Sofi kerja buh asak. Cari sabuk keliling. Buh api. Jenuh mapuh kita kalau gitu tiap-tiap waktu kena buat asak. Dia nak kena koyoknya banyak mana tak suruh.
Cucu hopi ni. Dia mau lihat apa? Kami tak nampak asak pun, kami tak bayar gini. Mapuh itu kita. Makna dia Nabi Muhammad surat lama dah nak menentukan syariat azan. Jadi soalan macam kata kita puasa. Nabi kata tak boleh. Sebab asak ni juga di antara satu puak dari puak Yahudi guna asak. Tu sampai tahu tu tuan-tuan. Mari kita ini ikut Yahudi bi. Dengan pakaian, dengan cara makan, cara bercakap, cara politik, cara apa pun. Nampak tak? Kita teruk enggak dah. Lepas tu ada orang cari pula akhir tangan. Ya Rasulullah, kalau tertuang tak boleh tu. Asak pun tak boleh, dia kata. Lah ni kita pakai rebana, godang gendang, gedung. Rebana ni satu alat. Besar macam tu, macam gendang tu. Masuk waktu maghrib godang, dan. Masuk isyak godang, dan. Masuk subuh, dan gitu. Nabi jawab apa? Sahabat, rebana ni adalah alat yang diguna oleh orang Rom. Tu. Nabi tak boleh. Tu nak kata Islam ini asing dia. Mari kita gini jawab macam-macam, apa salahnya? Kalau buat gitu kita tak majulah. Cuba Tok Guru buka tengok. Kalau macam ni tak boleh, kita tak boleh. Dia kira tak. Sedangkan Nabi Muhammad hajar kita dari dulu lagi. Benda macam ni ya. Pakai godang gendang tak boleh, dia kata. Sebab itu perbuatan orang Rom. Tak beri juga nak sama dengan orang lain. Rom ni Nasrani tak mau. Mari cadang seorang ayat Rasulullah. Kita pakai bendera. Pula dah. Kalau bendera jenah kelahi. Ayo. Kalau lah syariat nak semayang, naik bendera. Kawan ni kata aku tak minat hijau. Kawan ni kata aku minat hijau. Kawan ni kata biru. Satu masjid tak boleh semayang. Tak itu. Lawak kena Abang Sopi. Kerja Abang Sopi naik bendera. Masuk maghrib naik bendera. Dia kata bendera Abang Sopi hijau boh, kami biru kata mapo. Jenuh kelahi dah kita dah. Tu nak kaya kata bincang bang saja tu. Nak azan tu. Sehingga last sekali seorang sahabat nama dia Abdullah bin Zaid. Ini nak. Dia dua orang muazzin Nabi ni. Bila seorang Abdullah bin Zaid, dia mimpi tidur malam. Mimpi malaikat mari hajar dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Macam kita azan ni. Dia bakit esok jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni datang mimpi azan ni. Rasulullah kata, ya wahai Allah sudah turun mufakat dengan mimpimu. Ni. Tu Nabi kata, Nabi lantik. Sahabat suruh naik azan. Ni tuan-tuan, asal kisah bermulanya azan. Jadi kita ini jangan buat awal tak ketahuan. Azan ni jangan tak ketahuan sebab tu orang lawan sanggup. Kenapa Nabi nak buat ni pemesyaratan untuk azan kita ini. Tengok kalau musnad Ibrahim. Cumanya ulama pula hurai lagi pula. Azan maghrib jangan panjang-panjang. Lagu dia chorus banyak sangat. Tu tak reti tu. Maghrib waktu pendek. Allah Akbar, Allah. Tutup bila tu kena belajar. Dia ada azan cara dia. Dia ada sunat dia. Azan dia. Dan orang yang melawan azan orang macam mana? Hak tu dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab royak. Bukan orang yang fasik. Jadi tukang azan. Tengok. Qala musannaf rahimakumullah. Gitu. Habis. Apa dia tu? Jangan berkata-kata. Apa dia tu? Pada waktu bang. Ni tajuk tu lah tu. Bila bang jangan cakap kita. Duk diam. Setengah kata takut tak boleh mengucap esok. Jangan duk bang. Kalau kita tengah tidur, orang bang, bakit jangan tidur. Bakit. Kalau kita mari-mari masjid, dia mau bang, jangan duduk, tunggu bang habis. Tu adab orang panggil kau duduk tak salah deh. Tapi adalah hukum-hukum dia, tapi tak sampai haram. Dia panggil adab kita dengan azan. Kalau orang bang dalam apa?
dalam radio. Ni tak payah jawab tu. Sebab tu rakaman. Adapun kalau orang bang, kata dia tidak tarjih, setengah kata tidak sunat jawab. Apa tarjih? Yakni dia tak kata Allah asyhadu an la ilaha illallah. Tok bila tu. Maka kita yang dengar ni tidak sunat jawab. Tengok setengah kata gitu nah. Kalau musannaf rahimakumullah gitu. Habis. Dan qoma. Nah, dan iqamah itulah. Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma dia beza dengan azan. Tak semacam. Jawab dia pun tak semacam. Tengok. Kalau musannaf rahimakumullah. Ketiga daripada perkara yang menetapkan iman. Apa dia tu? Takut daripada hilang iman. Kok tu pada. Perkara nak beri tetap iman, hati kita selalu kena rasa takut. Takut untuk apa? Takut iman cabut. Jangan pula confirm iman kau. Tu tak boleh. Kita kena berbimbang saja, ya Allah, ya Tuhanku. Maka Nabi kata perbaharui oleh kamu akan iman kamu. Apa maksud perbaharui iman? Katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil itu. Itu cara memperbaharui iman. Tengok. Jadi cara nak tetap iman apa dia? Hendaklah kamu berbimbang akan hilang iman. Allah, bimbang sedia kita ni. Tu dia beri doa kita tu. Ya mukallibal qulub, sabik qulubana ala dinik tu. Sabik qalbi. Tetap hatiku. Qulubana, tetap hati kami dalam agama kamu. Takut iman jadi gitu. Lihat, kita baca doa tu. Tengok. Setengah kata gini, menyebab perkara yang boleh mengucap waktu sekatu maut. Kita sanak sekatu maut ni nak boleh mengucap. Pertama, apabila ambil wudu, lebihkan kawasan wudu. Tu satu daripada orang kata cara-cara. Ulama sebut menyebabkan seorang tu mudah dia mengucap waktu nak mati. Antaranya apa? Bila ambil ismayang, tolong lebih sikit. Ismayang kita ambil lebih sini. Kira selalu ambil lebih sini. Kalau kaki sekat ni, lajak sikit. Lebih-lebihkan kawasan anggota wudu. Tu satu. Nombor dua, berbimbangkan bimbang takut tak boleh mengucap. Itu satu tanda kita boleh mengucap. Dia gitu. Kena bimbang, aku ni nak mati esok boleh mengucap. Lalu ni bimbang kita. Tak iman so buat tu kita bimbangnya takut katuk sepadang, tak nak menegak. Takut tak boleh pergi kedai, tak boleh beli makan tu ya. Bimbang bak iman nak mengucap, mana ada orang bimbang buat tu ya. Maka satu daripadanya berbimbang akan apa dah? Takut tercabut iman. Bimbang takut tak boleh mengucap, maka hak itulah jalan boleh mengucap. Dalam sebut. Satu lagi iaitulah diam ketika orang bang. Satu daripada jalan menyebabkan seorang mudah sakaratul maut. Ini ada kitab tutur ulama sebut antara perkara-perkara menyebab seorang tu boleh mengucap hak itulah. Tengok qala musannaf rahimakumullah. Gitu. Jangan lalai daripadanya apa dia? Lalai daripada berbimbang tu. Bimbang akan takut bahawa hilang iman. Bimbang hari-hari. Maka kita selalu minta ya Tuhanku, tetapkanlah imanku. Janganlah beri hilang iman ya Tuhan. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tu doa tu. Tu doa tak iman tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu. Doa tu doa tetap iman. Jangan kau pesongkan hati kami, ya Tuhan. Memberilah kami iman, janganlah jadi gitu. Itu dia panggil. Selalu kita bimbang gitu, menyebabkan jalan untuk kita tetap iman. Qala musannaf rahimakumullah. Keempatnya, jangan minum arak. Ni tak ada kata apa lah. Ni tak ada kata apa, dia gelap perut. Minum arak ni dia gelap perut terus. Gelap perut, jangan minum arak. Arak ni dia kira barang yang memabukkan arak. Kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap perkara yang jabasa mabuk dia panggil arak. Walau nama dia ketong, arak lah tu sebab dia mabuk. Tapi hak tagih ketong dia marah kita lah.
Bukan tajuk tu. Kita tanya dia, mau minum ketah, kalau tak minum rasa kena? Rasa ketah, mabuk lah tu. Bila minum kuat, naik pokoknya 3 pokok boleh. Menunjukkan dia dikontrol oleh ketah tu. Jadi dia sudah mabuk. Bila mabuk, bukan nanti arak nama brandy, nama whisky, nama gunis, tak. Kira benda mabuk saja kaedah. Kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap barang yang basah mabuk dia panggil arak. Dan tiap-tiap arak haramun, haram hukum dia. Gitu tuan. Nama dia pi kuda ke ekstasi ke tak kira lah. Ni ganja ke tak kira. Zaman saya dulu isap ganja. Zaman 80-an dulu. Ganja balut dengan gelik rokok tu. Banyak sangat ganja. Dia mabuk juga. Mabuk juga, tapi makan ganja ni taklah jadi kuruh. Dia lalu makan nasi. Tengok. Tapi jangan ada kata halal lah, sebab dia pening. Pening kepala. Habis batang petik, dia buat dapur. When the smoke on the water. Mati boleh aku tak. When the smoke on the fire, in the fire, dia kata. Kalau punya when the smoke in the fire tu siap. Apa dia? Api dalam air. Bila isap pakai dapur botol situ, isap ganja dia api pro gitu. Isap. Zaman tu banyak lah. Zaman ni tak ada lah. Ganja jadi mahal sekali. Zaman tu murah-murah ganja. Sepaket RM50 boleh hisap dekat-dekat 30 dapur. Pokok betik sepokok habis. Saya ingat masa kerja Kelang Sungai Petani, habis satu pokok. Pakai Pak Long tu kata ni habis tak ada kerja apa ni, jolok habis. Hisap. Mabuk terkekok ni. Tengok. Tapi dia lah tak sampai macam ini. Jadi kuru isyak mata dia tak jadi gitu. Tengok. Ganja ni daun dia suci. Boleh bola daun lah pakai. Dia bukan najis. Tengok. Dia sejenis daun. Dia panggil daun popi tu. Kau belah Afghanistan banyak. Zaman kerajaan Taliban pegang, kerajaan lepas pada Amerika pegang dulu ni, buat dulu ni. Kerajaan bakar habis ladang-ladang ganja tu. Kuranglah orang ketagih zaman tu. Dia tegas sikit syariat Taliban tu. Zaman tu banyak demo sana tanam mudah naik ganja ni. Kalau ni tak ada lah budak ni makan lagi pening hak ni. Hak ni makan jadi gila babi pun dah. Badan tinggal besar-besar petis. Tengok teruk tuan-tuan. Tengok kalau musnah kau imakul. Zaman tu orang ada nak bini pun, ada keluarga pun isap ganja. Tapi dia jaga keluarga molek, badan bergemuk molek. Tak macam hak dadah ini pening kepala suruh. Dia curi hak orang, dia tak boleh buat kerja, dia ketar. Rudak. Tengok. Gitu. Kalau musannaf rahimakumullah. Keempatnya jangan minum arak. Arak jangan minum jangan minum sekali-kali lah tuan-tuan. Jangan minum arak. Arak ni Nabi sebut terlibat dengan arak ni 10 golongan. Orang jaga tuan arak pun kena. Dia tak minum arak tapi kerja tuan. Dia kira hukum macam tu juga. Nak royak kata marah sungguh ni. Allah marah suruh orang minum arak ni. Tukang tuan arak dia kerja makan gaji tuan yang minum sedikit sah. Dia kira hukum sekali. Termasuk golongan tu juga bakar tu. Saya bukannya jaga tuan, saya jaga tepek nama arak ya. Dia mau mari perak tepek, dia mau mari perak tepek. Kalilah. Aku bukannya kerja apa, aku membawa saja. Dia tulis membawa, menuang, membeli, menjual, membekal. Semua termasuk golongan, kira golongan sekali hukum macam orang minum arak. Sebab tu nah, janganlah kalau kerja Kelang tak ada pergi kerja lain lah. Jangan duk pergi kerja Kelang arak pula. Sebab dia mata kerja aku kerja kan minum ada. Nabi sebut siap 10 golongan dan termasuk yang memakan hasil arak. Kerajaan lah makan hasil arak sekali dah kena. Tanggunglah kerajaan. Tapi kaedah kok mana dia mau tulah dia mau meretah. Dia. Tengok. Memakan hasil pun sekali. Hasil arak. Dalam Nabi hadis tu. Tengok. Keempatnya jangan minum arak. Dan jika sedikit sekalipun jangan minum arak. Sikit minum. Aku minum bukan mabuk, bukan tajuk mabuk. Minum tak boleh.
Ni cakap pandai nak, saya minum arak bukan mabuk, bukan berdosa tak. Dia bukan kira mabuk. Dia tak kata jangan minum arak sampai mabuk, tak. Jangan minum arak. Makna dia hukum minum haram terus. Walau tak mabuk pun. Asal awal Islam dulu, arak ni tak haram lagi. Sebab banyak zaman tu orang minum arak. Hukum minum arak tak apa. Cuma Allah turun ayat Quran kata kena, arak ni ada mudarat, ada fadilat kelebihan dia dan ada keburukan dia. Tapi keburukan lebih baik banyak daripada kebaikan. Boleh jadi nak panas badan sebab cuaca sejuk. Satu tu ya. Tapi mudarat dia, mudarat banyak. Sahabat minum lagi zaman tu. Sebab tak turun hukum lagi. Ni. Tengok dia tak turun hukum lagi. Minum. Nah. Ada setengah tu pula sahabat ni dia minum arak mabuk. Ayat Quran turun pula. Wala taqrabus shalah in kuntum sukara. Jangan kamu hampiri semayang jika kamu dalam keadaan mabuk. Makna dia kalau nak semayang maghrib, asar tu kita minum mabuk boleh lah. Sejam hilang mabuk, boleh lagi. Makna minum juh-juh. Makna arak boleh lagi waktu tu. Awal Islam dulu. Tengok sebab tu ada kaedah dia tu. Dibukakan lesen setengah tu. Kita jangan nak lawan tak ketahuan. Ulama ambil waktu lah tu. Sebab ada. Ada kaedah dia lah. Cara macam mana. Tengok. Lepas tu bila minum arak ni. Ada setengah sahabat ni minum-minum. Jadi tu imam baca pening. Tak ada nak hilang tiung lagi. Tak hilang sting dia. Sting barak tu tak ada habis. Yang jadi imam. Jadi imam baca ayat Quran tu tungging. Baca surah kuliah. Kuliah pun tungging kita baca lagi. Jadi baca. Aku tidak menyembah barang yang kamu sembah. Jadi pening baca habis lah. Tu tungging langgar. Makna jadi lagi. Turun ayat Quran nombor 3. Baru harap-harap. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tu ayat tu lah. Nabi sahabat Nabi klik katok habis segala gui-gui tepayang-tepayang arak. Tinggal terus dengan satu ayat saja sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gini turun ayat banyak mana pun dekah pedai gitu. Mu ayat gi tak apa-apa. Marilah ustaz Bali ke, ustaz Kuala Keti ke, tak tahu. Mu marilah ustaz Sarawak ke Sabah. Aku nak buat jenis. Kita beza nah. Mu baca lah berapa puluh putih kitab pun aku nak buat aku buat. Aku nak turun aku turun. Sahabat Nabi tak. Dengar inamal khamru turun tu. Suruhnya arak tu. Berjudi, bertenung nasib, menyembah berhala, pekerjaan syaitan, fajtanibu, maka hendaklah kamu jauh. Sahabat klik kata arak, tinggal terus tuan-tuan. Tinggal terus minum arak. Sebab apa? Arak ni jalan segala kejahatan. Saya pergi Langkawi zaman dalam tung satu. Saya pergi Langkawi dalam tung 1994. 1994 ya. 1994. 1992. Oh, ni. 1992. Masuk pekan kuah tu zaman tu tak ada lagi letaran lang. Tok Kong besar tak ada lagi. Tok Kong bunga lang. Nabi Ibrahim ni katok buang Tok Kong. Mari kita sini buat Tok Kong masuk-masuk Langkawi. Lepas tu takat gambar wah Tok Kong pula. Bahasa best tak ada dah. Siapa nak buat Tok Kong bunga lang. Siapa pergi Langkawi tu lah. Masa saya pergi tak ada lagi. Naik bot duduk luar masa tu. Bot pun pakai berhenti di tayar bubuh tayar kereta dang masa tu terbit kot luar. Pakai JT pun dia. Dermaga saksi bisu tu pun duduk tepi tu pakai jalan cerah Saya kata Langkawi ini bagus sungguh. Masuk-masuk benteng besar. Arak, jalan, segala kejahatan. Balai polis lah kebun getah. Aku kata baguslah sini, tak ada maksiat apa siapa duk kata maksiat. Masuk-masuk bukan kuah ke, duty not pay. Dah arak tahun 1957. Jual aku kedai kau tu ya. Seti RM1. Customer mampus kekeng tu kata. Bu jual seti RM1, nanti RM6. Mabuk terkuling-kuling. Allahu Akbar, tuan-tuan. Di luar tulis jalan segala jalan. Ini betul ni. Saya duduk sana tu.
Dia mau nak royak lah kahwin kuki zaman dulu lagi. Terapi lek tak ada ayuh satu. Kan kuat tu. Buat konsert di Taman Cogem, aku tengok Ramlah Ram lagi. Tu kami duk kerja seperti tu, saya pasang pik masa tu, pasang pik dia mau Ramlah Ram pun boleh lah. Siapa? Tengok juga Ramlah Ram pun. Dah tepi tu nak kata kenal, dia buat pesta nyanyi tu. Pesta di Taman Cogem tu. Okey, tempat kami kerja tu, syarikat besar tu. Buat kerja. Dia nak orang kata nak berhenti kontrak dah. Buat orang kata malam dinner pak tu. Kami semua pergi kerja ramai tu. Beratus orang. Arak pakai taki ni. Dia kata, kalau tenggelam lah kawan ni kali ngaku mapuh malam ni kata ni. Dengan menari tepi saya kata Allah Tuhan. Nak lari ke mana kita ni? Ni pakai taki peti tu. Arak botol panjang-panjang ni. Sahih panjang-panjang tu. Maharaja pakak minum. Melayu kita. Tok lebih tu ni. Masjid tepi tu aku. Tuan-tuan ni saya royak betul pengalaman tu tengok. Ini dia panggil bala turun sampai gini COVID-19 tak habis-habis ni. Bala hak dulu tu lah. Duk tak lama pula aku klik dah lama dah ni. Tengok-tengok nek tokong pak dah. Tokong tu dia. Burung lang. Kita duk mengaji Nabi Allah Ibrahim. Godang tokong Namrud. Kita berdiri macam tu. Kita orang Melayu pakat terkong pergi buat apa? Takat gambar Allah tokong. Pening semua kita gini. Lepas tu bila mari bala, pusing bala. Katuk masjid, katuk surah. Duk sabit masjid surah pak dah. Padahal kita dah buat bala lagi. Nampak tak tuan-tuan? Segaram majlis keagamaan tak boleh. Bila dia mengaji tak boleh sembahyang jemaah pun tak boleh pun semua lah. Padahal bala kita undang. Lama lah kita dah buat. Antaranya iaitu minuman arak dijual, tuan-tuan. Allahu akbar. Lah ni saya tak tahu lah. Zaman saya pergi tu. Kalau lebih lagi aku tak tahu lah. Dia jual lah kedai berderet gini. Budak-budak muda bawa ting arak gini. Pertama aku tu ya. Seting RM1, tuan-tuan. Saya ingat lagi kasbut. Dulu guni stop is good for you. Allah betul-betul undang bala Allah Subhanahu taala. Lepas tu mari bala gini sebab apa? Kesan dari tangan-tangan kita. Tengok kalau nak hapus bayar dah lah. Beri lesen, beri kontrak, beri semuanya nak bayar kolektif lah sebab kita dulu. Kalau nak maju punya pasar, jadi ginilah. Dan jika sedikit sekalipun jangan minum arak. Bukan tajuk mabuk tak mabuk, tajuk dia arak tu haram, tak boleh. Kita Islam. Bila kita minum arak buat bebas tak ketahuan, jual arak tak ketahuan, maka Allah Taala akan turun bala. Bala ni am. Apa maksud am? Semua kena. Tok lebih, tok guru, ustaz, orang maya jemaah tak kena, kena semua. Mari hujan ribut dia pukul hari rumah tok lebih, rumah tok guru, rumah penyamu, rumah gangster, abang kawasan semua batal ribut. Tak ada. Kalau nikmat, nikmat Allah pilih. Kawan tu ya boleh menikah muda, kawan ni tak boleh. Tu nikmat dia panggil. Kawan tu ya duit banyak, kawan ni tak. Nikmat Allah khas. Tapi kalau bala Allah umum. Sebab tu bila mungkar kena tegur. Jangan duk takut, jangan duk takut kata. Kelimanya jangan menyakiti akan sesama Islam. Istimewa, yakni apa istimewa? Terutamanya jiran. Menyakiti ni banyak jenis, bukan dengan perkataan. Kita lepas ayam kita. Kita belayar, tapi nak jamu dedok lah kandang tak rak ming. Kita lepas, dia pergi makan, pergi berok kata semua orang. Termasuk menyakiti lah juga. Kita belah lemu. Lepas tu lemu tak baga. Pergi makan bunga-bunga kawan tu. Termasuk menyakiti juga. Mulut jaga bercakap molek. Minta maaf lah bang. Padahal lemu duk batal bercakap lah. Belah kambing, belah lemu. Saya belah kambing tuan-tuan. Saya hikat bata terus. Sebab bahasa kambing tak erti. Kambing dia kerti bahasa. Mu cakap orang putih, kan cakap Jepun, cakap apa dia pakai dia. Kita jamu kenyang perut macam ni pun, tapi kalau dah lubang dia pergi juga. Dia pergi makan sama orang juga. Saya belah kambing saya tu. Last kali saya hikat bata semen itu. Tak payah lari aja. Aku dia tebuk juga, saya tak membelah lah. Ni bukan kambing dah, atromen ni. Tengok tuan-tuan, kalau cakap pagar hijau tu tak sah. Buat susah jiran ya.
Tak usah. Jangan duk belah tuan-tuan. Siap-siap. Bi ku belah, mau jual kat ku murah-murah sudah. Buah semeng, ikat batal tak apa. Belah dalam tu. Tu tuan-tuan. Sebab binatang ni lah banyak yang menyakiti jiran. Pak saya tu, gitu. Dia boleh lakah jalan pergi makan dari sana tu. Berkelahi yo rendah pergi nak petaki. Pergi naik ke rumah berak macam-macam. Ni tuan-tuan. Jadi sakit jiran ni bukan dengan lidah saja, dengan perbuatan, dengan kelakuan. Ada hak setengah bengong klik kerja tengah malam, rumah dekat-dekat. Macam tempat saya tak apalah, jauh. Ni rumah dekat-dekat ni. Tengah malam pukul 12 tengah klik. Dan panas mutu lagi, wow ada. Bahasa bengong gitu semua. Dia akan fikir kawan. Kita ni kalau klik lewat, kita tutup suih pelan-pelan. Sebab apa? Termasuk syariat. Kalau sakit hati jiran, dawat akhirat esok. Ni dok sampai wow. Allah, orang nak tidur, orang sakit, orang tua. Kita kena reti. Sampai Nabi sebut, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayuhsin jarihi." Dan Nabi kata siapa-siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah dengan jiran. Termasuklah tu. Yang jangan sampai pukul 3 kalau kita sampai lewat malam tutup suih tolak pelan-pelan. Ini juga peram. Apa cakap hukumnya besar. Pak saya macam tu. Dia beli gesek besar tu. Tu. Karaoke. Tu 12 pukul 3 pukul 2 pukul 4 tu anak jerit cakap apa tak boleh. Orang kita tak ikut suka aku. Jawapan kita. Bila mapuh mari esok panggil orang masjid. Tu. Orang masjid buat itu. Mapuh pergi lah mu. Jawab tu klik. Jawab itu. Saya tanya sebab apa tak mari tengok langsung dia ni. Jawab klik dia. Lalu mu kata mapuh giku, ni mu kata mapuh gi mu. Duduk situ. Orang jenis tu nak hajar sikit tuan-tuan. Tapi tak payahlah hukum kita orang Islam ni kena jalan juga. Kalau ikut akal kita ni bila mapuh seorang-seorang orang jenis tu. Tengok. Sebab tu bab jiran ni dia kata kalau kita buat pagar rumah pun kalau boleh hendaklah membiarkan angin masuk sebelah. Kerana hak jiran untuk mendapatkan angin. Ni kita orang kaya. Itu. Rumah selamatlah dengan CCTV semua cukup. Itu. Pagar hak ni pun cukup dah. Oi buat pagar semai hak tinggi tu. Kawan ni susah. Itu. Duduk situ angin tak boleh keliling. Malam-malam pakai spender tidur di luar. Mampu. Di dalam kitab sebut kata hak jiran ni angin pun kena bisa sampai ke dia. Kita gini dok dah tak bercara jiran, tak kira aku lah. Kalaulah kita klik kampung, kita orang kaya jutawan. Klik kampung tengok keliling rumah kita ni, semua pun rumah tak buruk besarlah. Janganlah membina rumah yang besar sangat di sebelah hati. Sebab apa? Hati kecil berasa. Allah behnya. Tapi ada itu. Tapi kita lagi orang tepi lagi kita kemah. Dia tak ada lagi tebuh lagi tinggi supaya nak berasa gini. Tapi sebenarnya dalam Islam aja kalaulah sebelah kita tu orang miskin, jangan kita membina istana besar. Sebab hak jiran, jaga perasaan dia tu. Tak makan nasi lah kawan tu duduk fikir tengok macam manalah nak beli pintu pagar tu dia kata. Baru nak beli pintu pagar. Dia nak buat jamban tu pun boleh 3 rumah lah. Jangan sangat dia kata. Kenapa? Tu dia panggil hak jiran tuan-tuan. Jadi saya kata dulu tuan-tuan. Ni baru start kuliah kita ni. Baca apa tak apa nak laju sikit ni. Sebab apa baru start enjin. Enjin tarik handbrake lama sangat. Bukan sakit handbrake tutup switch terus. Tu ke hak ada bateri quick pada dah setengah-tengah tu. Tu ustaz-ustaz nak bercakap pun jadi gagak tengah tu tak mari idea. Sebab apa? Bateri weak banyak. Kena cah lagi. Nanti 2-3 bulan sedap kata sikit. Dia jadi lacak klik lah. Oleh wayar apa klik dengan tikus apa banyak lah. Jadi bercakap pun tak apa nak kemas sikit lah. Berarti zakat tu dulu. Keenamnya membaca kul huwallah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanah itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa sholihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillah. Saya klik tu nah. Saya banyak kerja.